kita kena faham definisi harta pusaka itu sendiri. Yang seperti mana disebut dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa apa-apa harta yang ditinggalkan oleh si mati. Maksudnya harta pusaka ni dia bukan hanya sekadar rumah, dia bukan sekadar tanah, dia bukan sekadar kereta, duit simpanan. Apa-apa yang ditinggalkan oleh si mati, kalau dia beli pinggan mangkuk tu berjenama koral, maka itu harta pusaka si mati. Kalau dia beli TV plasma, sekarang ni smart TV kan, kalau dia mati, smart TV itu pun harta pusaka. Hatta sehingga kepakaian pun, kalau ada pakaian yang berjenama kan, pakaian itu juga disebut sebagai harta pusaka. Maka kalau kita nak tahu nilaian harta yang tidak bernilai, harta-harta yang tidak bernilai ni selalunya makanan lah. Makanan-makanan yang disimpan dalam peti ais ke apa, yang cepat rosak, yang cepat bernilai, itu cerita lain. Yang kita nak fokuskan di sini dari segi bab harta itu sendiri. Harta-harta kecil, yang contoh yang saya sebutkan tadi itulah, pinggan, mangkuk, pakaian dan sebagainya. Kan? Kalau kata kita rasalah, kan, kita pakat dengan adik-beradik dalam bab pakaian yang berjenama ni, siapa nak ambil, siapa nak miliki. Kan? Contoh mesin basuh pula, siapa yang nak miliki. Yang tu kena pakat secara baik. Kalau kata nak cerita pasal geran, memang tak adalah geran. Jenuh nak cari geran macam tu kan. Cumanya dalam membincangkan bab harta pusaka, kita kena kawal emosi dengan baik. Ialah kes yang lain juga, waktu kita kuliah juga. Ini semua pengalaman-pengalaman kita tuan-tuan. Pengalaman-pengalaman saya ni bila mengajar bab pusaka, bila kita cerita bab pusaka ini, setiap tempat yang kita pergi ada kisah. Yang satu kes bila mana ada jemaah tu datang jumpa saya, dia kebetulan dia saja singgah. Kebetulan dia habis dia maghrib nak singgah sekejap je. Bila tajuk pusaka, dia duduk sekejap dia dengar. Sebab dia baru kematian ibu dia. Kita ni tuan-tuan, bila kita nak tahu bab pusaka ni, bila berlaku kematian je. Kalau kata tak ada siapa meninggal dunia di kalangan waris kita, semua buat tak reti je. Tak ambil tahu je. Buat tak reti je. Alah tak pi lah kan, pandai-pandai lah. Tak pun, kalau pun dia tahu apa, alah nanti mati senang, laki 2 perempuan 1, tu je disebut. Hakikatnya dia ada pecahan lain, ada 6 pecahan tu yang kena tahu. Kan? Kes dia bila mana berlaku kematian begitu, mak dia meninggal dunia. Kan? Dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, Ustaz cerita bab pusaka ni, dia berkait dengan saya Ustaz. Baru ni mak saya meninggal dunia. Mak saya ni adalah pakaian-pakaian dan sebagainya. Kemudian dia kata, adik-beradik perempuan dia ni duk berebut. Yelah, pakaian berjenama. Kan? Pakaian dia memang branded lah. Maka saya duk fikir-fikir begitu Ustaz. Saya cakap dengan adik-beradik saya, mana pakaian mak? Meh, dia keluarkan pakaian tu, dia bakar. Allah. Dia tanya, Ustaz, macam mana Ustaz? Okey tak? Cadangan saya nampak bijak. Saya kata, itu tak bijak. Saya nak cakap bangang sebenarnya. Tapi tak sampai hati kan. Kan aku cakap bangang ke kan? Ustaz ni kasar betul bahasa kan? Sepatutnya tak bijak tu. Buat apa bakar pakaian? Sedangkan kalau pakaian itu, kalau kita manfaatkan betul-betul, ataupun kalau waris-waris sepakat nak buat wakaf dengan waris-waris semua, sepakat kata okeylah pakaian mak yang kita wakafkan, sekurangnya dapat amal jariah si mati. Ini pergi bakar pasal apa? Kan? Mana kena cerdik lah, kena bincang. Sebab tu saya kata hati bab pusaka ni jangan emosi. Kena tenang-tenang, jangan emosi. Bila kita emosi, dia jadi begitulah. Kan? Adik-adik gaduh je, semua nak buat keputusan mendadak. Saya cakap, pasal apa tuan bakar? Sebab tuan lelaki ke tak boleh pakai baju perempuan tu kan? Dia taklah Ustaz, memang saya geram dengan adik-adik perempuan saya semua duk gaduh. Saya kata tak betul. Saya kata pakaian tu sepatutnya boleh dimanfaatkan tempat lain. Bincang pakat dengan baik waris-waris. Kan? Tu dia kata, habis Ustaz dah bakar nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Pakat baliklah dengan waris-waris. Sebab tu dalam membincangkan bab pusaka tu saya sebutkan tadi, kerjasama muafakat di antara waris mesti ada. Kita kena ingat tuan-tuan, kita dapat harta pusaka ni daripada si mati, bukan harta kita. Kita dapat ni secara percuma. Dapat banyak ke, dapat sikit ke, itu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala.